Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Qaba'du. Qala Syekh Musannif wa rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi bi ulumi fid. Dan keduanya riba an-nasa', artinya riba sebab bertangguh, iaitu akad jual satu benda yang bersatu ilat ribanya lagi bersatu jenisnya kedua-duanya, atau bersatu ilat riba kedua-duanya tetapi berlainan jenis dengan bertangguh salah satu daripada iwad, seperti akad jual emas dengan emas dan padi dengan padi serta bertangguh walaupun tiada berlebih kurang, atau akad jual emas dengan perak dan padi dengan gandum serta bertangguh. Hadirin sekalian, syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala limpah kurnia dia, pemberian daripada dia semata-mata masih dikekalkan pada kita. Dengan tu boleh lagi kita berada atas muka bumi dia ni. Alhamdulillah, dapat kita Islam sejak lahir lagi. Alhamdulillah, dengan limpah kurnia dia dibesarkan kita, dengan diberikan kita berada dalam satu sistem pendidikan yang Allah Ta'ala mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah, cukup diberi kita keinginan, kehendak, kelobaan untuk terus nak belajar. Alhamdulillah, lebih lagi besar kita diberi kita kesedaran pada dia, ingat ke dia, tauhidkan dia, mensyukuri nikmat-nikmat dia, mengasakan dia, merasakan cukup dengan dia, mengiktiraf, mengakui kekuasaan dia, yang mengakui kesempurnaan dia yang dia tak hajat pada sesuatu, dan kita inilah yang berhajat kepada dia semata. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, kesempatan untuk pagi ni insya-Allah meneruskan bacaan daripada risalah berkenaan bab riba. Kita nak sambung ni, ada satu lagi bab riba. Satu ada dua lagi ada. Kita baru bicara satu, riba fadli. Riba fadli dia mesti tak dapat tidak nama fadli ni, dia ialah riba dalam bab-bab yang ada ilat ribawi, dia sejenis, jenis dan nauk dia sama, padi dengan padi, beras dengan beras, emas dengan emas, perak dengan perak. Kaedah kita, kalau ada barang seumpama itu nak dijual, mestilah sama kualiti dan kuantiti dia. Kenapa nak kena tukar kalau dah tersyarat sama? Pasal dia peraturan yang ditetapkan syarak. Kaedah kita sami'na wa ta'na. Di atas kita ni kaedah agama ni, kalau selagi datang daripada Allah Ta'ala dan Rasul, walaupun tak faham kenapa mengapa, taat je. Memang ada benda kadang kita tak boleh nak menta'akulkan, tak boleh nak memikirkan apa hikmah dan rahsia pensyariatan dia. Kaedah kita macam mana? Selagi kita hamba Allah, taat aja, taat. Dengan kita sedar pada dia, taat pada dia, ikut saja apa suruhan dia. Kaedah kita apa? Taat. Taat.
Jadi kalau masalah riba fadli ni dah tak bagi, macam mana? Tak. Jangan sekali-kali ada ayat untuk menghalalkan apa seumpama atau berikan satu alasan untuk dengan itu menghalalkan benda yang haram. Alhamdulillah. Jadi seterusnya riba yang kita nak bicara ni nama dia riba an-nasa. Riba nasa. Mana nasa ni asalnya tangguh. Istilah tangguh ni tak menyerahkan benda yang nak diperjualbeli ni dalam majlis akad. Itu dipanggil riba nasa. Riba nasa. Iaitu kata dia maksud ataupun boleh ada kebolehan jadi riba nasa ni akad jual satu benda yang bersatu ilat ribanya, lagi pula bersatu jenis kedua-duanya. Emas dengan emas itu dipanggil bersatu ilat riba. Bersatu jenis dia macam mana? Emas ni 916, emas ni 916. Itu bersatu jinsun dia. Itu satu masalah. Ataupun nak jadi riba gambar nasa ni apa dia? Bersatu ilat riba keduanya. Ilat riba sama. Dia ni termasuk dalam naqdu. Misalnya, dia adalah bab nuqud tapi berlainan jenis. Dia nak jadi nasa tahu mana? Tangguh. Bertangguh salah satu daripada iwab. Bertangguh salah satu daripada dua iwab, dua pembayaran tu. Sama ada salah satu dua iwab, salah satu daripada dua gantian tu. Orang ni nak bagi orang ni bagi orang ni. Bertangguh salah satu daripada dua iwab ni, maksudnya barang yang nak diperniagakan, yang nak ditukar belikan. Apa tukar beli? Nak ditukar gantikan tu, emas dengan perak, emas dengan emas atau emas dengan perak tu, dua benda yang asal sepatutnya berlaku serah menyerah dalam majlis tu, tapi telah tertangguh. Jadi maksud iwad tu iwadun, ganti, maksudnya barang yang nak diperjualbelikan. Dibahasakan iwad pasal orang ni sakit dia bagi hak ni, kawan tu bagi kat dia. Jadi bertukar-tukar milik hak lain antara satu sama lain. Barang yang nak ditukar tu dipanggil wab. Jadi contoh macam mana emas dengan emas, sepatutnya sama kualiti kuantiti. Katalah sama sekalipun kualiti sama, tapi tak berlaku proses tu dalam majlis. Itu dipanggil riba nasab. Contoh misalnya anda dinar Kelantan, ada. Saya tak ada lagi dinar Kelantan, saya nak dinar Kelantan 5 dinar ada. Saya ada Penang punya ada. Saya nak 5 dinar, saya ada, saya bagi 5 dinar ni, awak bagi 5 dinar ni, boleh? Kawan tu yang nak jual, nak bagi hak dia tu, dia kata, tapi saya tak ada di tangan ni, nanti kena pergi ambil ke rumah. Tak apa, macam ni, ambil ni dulu, ambil ni dulu 5 dinar, nanti bila-bila senang jumpa nanti bagilah saya 5 dinar tu kat saya nak. Memang 5 dinar kualiti kuantiti sama, tapi tak serah dalam majlis. Tu tangguh tu ni bagilah salah satu dua iwat. Kalau dua-dua bertangguh tak jadi jual beli. Sekurang-kurang untuk jadi dua beli mesti satu bagi, satu lagi hutang. Jadi faham tu bila riba nasak ni tak boleh jual beli atas jalan emas dengan emas hutang. Emas hutang memang tak boleh. Memang tak boleh. Hutang tu pasal apa? Pasal satu dah bagi, satu lagi belah tak pihak satu lagi pihak tak bagi lagi. Emas dengan emas memang tak boleh jual hutang. Bab ni lah yang ada orang nak faham duit tu emas, dia kata tak sah untuk beli emas dengan cara kredit, dia kata. Tak sah beli emas dengan cara hutang.
Dia kata tak sah beli emas online. Pasal apa? Serah menyerah tu tak berlaku dalam majlis, tak ada dalam majlis. Iya ke ayat tu? Tak betul. Pasal Nasal sebut emas tu dengan duit tu. Kalau beli online dengan duit bukan emas. Tu kita bicara dah awal-awal tadi tu. Sebelum kita bicara bab riba tu. Duit bukan emas. Bila duit bukan emas, sahlah beli online ke, beli dengan hutang ke. Bayar tu tak bayar lagi. Pembayaran tu akan dibayarkan kemudian. Paymentnya akan dikemudiankan. Tapi dah berlaku jual beli, setuju nak beli hak tu, tapi beli cara kredit. Nanti barulah daripada pihak ni salah satu dua iwat tu, duit ni akan dibayar tapi bukan dalam majlis tu. Mungkin sebulan nanti akan datang, minggu, hari, esok, saat lagi. Kalau emas dengan emas memang masalah. Emas dengan perak pun masalah. Tapi kalau dengan duit tak ada masalah. Maksud apa? Duit bukan emas. Itu isu kita. Jadi bab nasak ni itulah nak nisbah nak jadi memang kurang jadi, tapi bagi faham lah nak jadi nak ribat nasak atau apa. Jadi contoh kita dah baca ni jual emas dengan emas. Jadi emas pula emas 916 atau padi dengan padi dengan padi. Dan memang kawan ni setuju, dia pun padi rumah, ni pun padi rumah. Aku nak rasa padi rumah, aku ada padi rumah aku bagi hang sekilo, nanti hang lagi hang bagilah aku sekilo nah. Aku bagi hang sekilo, saya hang bagilah aku sekilo nah. Riba. Mana riba pula sekilo. Tangguh. Jadi nak beli, semalam pun saya sebut dah kan, kalau nak beli benda-benda yang ilat ribawi ni sama-sama ribawi, kena bunyi elat, kena bunyi siren, bunyi buzzer sikit. Apa? Ten. Kan saya sebut gitu kan. Kalau nak kata ni beras kita buat pedang, dia pun buat pedang, selalunya tu kan. Katalah kita tanam padi ni, padi kita jadi elok, padi dia kurang lek. Kata dia, aku nak rasa padi aku rasa selera tengok padi besar-besar. Kualiti dan kuantiti sama kan, sama. Cuma yang ni dia kata nampak segar, padi aku tengok hijau-hijau, gemuk-gemuk. Padi aku contoh, tapi jenis baka apa semua sama. Yang ni pun segantang, yang ni pun segantang. Bagi contoh tu, ni sekilo. Kawan ni memang nak, dia dah bawa siap beras dia. Dia bagi kita, kata dia, aku nak sekilo kan, ni aku buat sekilo hak aku. Sagi ke bila orang jumpa, bagilah sekilo kat aku nak rasa agak beras. Riba. Cantik lah tu, sama banyak tak ada masalah lah, tapi tangguh riba. Baik. Satu nak buat muamalah jadi benda ilat-ilat ribawi, dia cerewet sikit situ lah, cerewet sikit. Satu kita dalam bab macam ni, alhamdulillah Allah Ta'ala mudahkan kita, tak berlaku riba ni kita. Tapi tak jadi langsung ke? Dia antara ni nak jadi. Semalam kita sebut beli emas trade in, yang ni pun kadang trade in jadi juga. Kita dah bagi barang kemas kat dia, emas dia, betul rantai ke apa kita nak beli tu tengok tak ada, orang dah sambak lah. Rantai malam tu tak ada. Allah, saya nak beli rantai tu lah. Yang ni kena tunggu minggu depan. Minggu depan baru barang sampai. Ni duk PKP ni barang tak sampai lagi. Untuk tak apalah, emas ni ambil tu. Memang berat pun sama ni. Yang ni 25 gram, ni pun 25 gram. Gram sama ni. Saya tengok dah. Okey, sama amount, kuantiti sama. Tapi ambil ni dulu, nanti bila ada barang, bila hang call lah aku nak ambil masak riba. Bagi faham riba tu ya, tak apa jadi tak jadi punya pasal itu tasbih masalah tu untuk memahamkan macam mana nak jadi riba nasak tu.
Boleh? Begitu juga padi dengan padi. Padi dengan padi, yang sekilo, ni sekilo, ni segantang, tapi serta bertangguh. Tangguh tu riba nasa, riba juga. Kalau serah menyerah padi dengan padi, tapi dia minta je ni, aku nak padi yang 2 kilo, aku bagi padi yang sekilo, padi aku akak sekilo. Siapa? Ada asal dia bagi satu hal lah. Yang ni memang serah menyerah dalam majlis, tapi riba juga. Siapa? Yang ni sekilo, ni 2 kilo. Atau dari kita amount dia tak sama tu. Yang ni sekilo setengah. Riba juga. Tapi nama riba ni riba fadli. Yang ni riba nasab. Jadi tak betul daripada 3 kalau ikut syarat besar dia akan jadi ada nama riba yang berbeza. Yang ni dipanggil fadli, pandang pada sudut kuantiti yang tak sama. Riba nasab dipanggil bukan masalah kuantiti, kualiti, tapi dia masalah bertangguh menyerahkan dia, yang tak berlaku serah dalam majlis. Walaupun tiada berlebih kurang, namun dari riba nasab. Tu saya bagi contoh kedai mah apa tadi lah. Kita nak beli ni, tak ada, kita tak ni tu, ambil lah mah ni tu. Aku nak mah tu, anda ni hang kontak aku ambil kan, aku bayar siap lah. Bayar siap tu dia bukan bayar dengan duit, dia bayar dengan barang kerah lama. Riba nasab. Lagi kata dia, antara contoh ataupun akad jual emas dengan perak dan padi dengan gandum. Emas dengan perak dia satu ilat ribawi. Apa dia? Naqdu. Jadi kalau nak tukar emas dengan perak, dia tak syarat sama. Emas kilo, contohlah kan, emas 100 gram, perak 100 gram. Tukar sama boleh tak? Emas perak tak ada masalah, sama. Pasal emas lain, perak lain, macam lain tak? Nak tukar gandum dengan padi, nauk dia sama, nauk ribawi. Ya, jinsun ni jinsun ribawi. Jadi kalau nak tukar padi dengan gandum, nisbah yang ni banyak, yang ni sikit, tak ada masalah. Yang tak sama banyak tu pasal bila berlainan jenis, yang ni emas ni perak, dia tak syarat masih amount dia sama. Boleh? Jadi bila tak syarat amount dia sama, yang nak jadi riba apa pula situ? Riba nasab ni lah. Apa dia? Kita bawa dah padi kita, dia berjaya tanam gandum di Malaysia. Contoh, kita bawa padi kita, aku nak rasa padi Malaysia, gandum Malaysia, hang berjaya tanam, tahniah. Kita buat main segundi kan, ni segundi bukan aku. Nanti ambil hasil gandum nanti, ingat aku sama lah. Aku nak minta sekilo ya boleh, tapi aku yang ni aku bagi segundi boleh. Ambil dua segundi ni, nanti tuai minta kat rumah aku sekilo. Sah jual padi segundi, gandum sekilo, tukar menukar, sah. Pasal sah siapa? Pasal dia ilat ribawi. Memang ilat ribawi, tapi jenis lain. Jenis lain maksudnya dia dalam keluarga, misalnya naqdu ni, kalau naqdu. Yang ni emas ni perak. Yang ni dalam keluarga makanan. Yang ni apa? Ni gandum ni padi. Ni gandum ni padi. Tukar menukar antara satu sama lain. Kadar memang tak sama. Kadar memang tak syarat tak sama. Tapi jangan bertangguh daripada majlis untuk serah menyerah. Dah ada di tangan kita punya, tak ada tangan dia, baru dealing. Tawar menawar, setuju jalan, tak setuju tak setuju memang tak ada masalah. Tapi kalau dia tak bawa barang lagi, kita dah tunjukkan kita, dia pun tengok lawa berkenan, 1 dinar macam mana. Bila dia tak serahkan ni, kita pula kata tak apa, saya bukan nak lani, tapi saya nak awak tu macam ni. Bila senang bagilah kat kau. Riba. Satu
Perhatian nak cerita macam mana. Ni faham masalah. Ngaji ni kepala otak, jangan cari benda-benda merepek-merepek yang tak pernah jumpa lagi. Ni cerita lain. Tak faham ni tampak ni. Maksud apa? Yang ni mesti faham dulu. Baru kalau tak faham ni, esok kita sebut riba macam ni. Pening lah, aku tak faham buat riba ni. Susah lah, tak faham. Tak ingat dobit tu macam mana nak panggil riba fadli, riba nasa macam mana. Mudah itu, tak susah. Cuma riba nasa dia tak akan jadi dalam bab emas dengan emas, yang ni 999. Maksud apa? Allahumma salli. Takkan jadi kan? Tak betul saya bahasa tu. Balik riba semalam tu yang tak jadi antara emas dengan perak. Kalau emas dengan perak dia takkan jadi riba fadli, ke riba nasa, riba fadli tak jadi pasal tak syarat emas perak, masih emas dengan perak amount sama. Jadi kalau emas dengan emas, hati-hati sikit bunyi buzzer alam. Emas dengan perak pun kena hati-hati, terutama masalah dia bukan masalah sama banyak, tapi masalah serah menyerah. Dan ketiganya riba liyadat. Pasal riba tangan. Apa maksud ni? Artinya riba tangan iaitu akad jual satu benda yang bersatu elak ribanya, yang bersatu jenis ribanya, ataupun yang bersatu elak riba tetapi berlainan jenisnya dengan tiada berterimaan dalam majlis akadnya. Tak berlaku berterimaan majlis. Sekali tengok dia macam nak serupa macam nasak. Cuma nasak ni pandang pada sudut dia tangguh satu masa. Kadang gunakan satu bahasa semajlis, yad tangan dengan tangan ni, hand by hand, receive hand by hand, to receive, yang ni buy hand by hand, beli tangan ke tangan. I bought it hand by hand from that person. I bought it hand by hand, tangan dengan tangan. Apa maksudnya? Tunai, dia tak bertanggung. Jadi kalau ikut riba liat ni muqabil daripada nasak bertanggung, liat tak bertanggung. Satu ni sebuah pembahagian, ada kitab dia tak kata riba ni ada 4, dia kata 3 je. Apa dia? Riba fadli, riba yad, riba qardi. Pasal yang dia nama beza yad dengan nasak ni itibah, yang ni itibah bertangguh, yang ni itibah hand by hand. Ya. Selesai 3 jenis. Jadi kalau dah selesai tu, maksudnya kat kita ni untuk jadi riba jual beli ni memang payah sangat nak jadilah. Melainkan orang-orang yang memang kalau sampai tahap lah ni, saya buat contoh hari, kita buat tanam padi, dia pun tanam padi, dia nak padi kasar padi kita pun nak kasar padi dia, beras dia. Tempat-tempat tu jadi riba. Tempat-tempat tu kita belah kambing, dia pun belah kambing, kita kambing bor di jana pari. Jangan, aku pun nak beli jana pari, nak belah jana pari ya. Tengok kambing dia telinga gelebel lawa elok-elok. Badan tinggi, jana pari badan tinggi. Kalau bor dia tak badan tinggi. Contoh, kenan aku jana pari yang macam mana? Kambing yang kambing. Kambing yang kambing sama jenis. Yang ni masalahnya kambing yang kambing. Tak boleh tukar jana pari dengan bor. Tukar tu riba fadli. Kenapa? Tak boleh. Mana boleh? Salah susah. Nak buat juga macam mana? Jangan jual kambing dengan kambing. Jangan tukar kambing dengan kambing. Kambing. Pasal tu kata-kata bunyi buzzer alert je. Ten. Boleh? Tak boleh. Pasal tak boleh, antaranya tak boleh nak dapatkan tamasul, dobit sama
sama kualiti, sama kuantiti, sama besar, sama saiz, mana boleh kan? Emas boleh lagi, tapi kalau binatang susah. Satu binatang dengan bahasa umumnya ada larangan menukarkan atau jual beli, tukar binatang dengan binatang. Ada masalah ni. Satu masalah tak boleh sama kuantiti kualiti, dan kualiti tu lah. Kuantiti satu boleh lagi. Dia masalah kualiti. Kalau ayam dengan itik, dia tak ada masalah tukar ayam itik tu, pasal ayam ni jenis lain, ni jenis lain, ayam dengan itik. Satu ekor, dua ekor pun tak ada masalah. Angka tak ada masalah, pasal tak syarat mesti angka dia sama. Tapi mesti saraf menyerah dalam menjelih. Selalunya bab ternakan, saya pun pernah ternak tu, ada orang main tengok kita ternak, kita bagi makan alamnya. Saya cerita itik, saya ada bola itik tu, itik gemuk-gemuk. Pasal apa? Dia ambil ampainya lah, apa sayur, potong. Bagi makan sungguh, dia main tengok itik tu, besarnya itik. Untuk dia buat apa? Dia main rumah kita, dia berkenal dengan tu, saya ambil itik ni seekor, boleh? Saya nak, nanti saya bawa itik serati saya besar. Bakar besar ya. Waktu itik serati saya yang saya belah tu kecil. Dia kata ni bapak besar saya dah. Saya nak ni, saya bawa nanti itik serati saya besar. Saya kata mana boleh. Dia apa? Satu itik dengan itik tu, kalau dia nak tukar dengan ayam macam mana? Dia ambil dah ayam ni tak ni, ayam gajah, memang gajah sungguh dia dah. Dia ambil gajah tu, nanti dia bawa itik serati, bertangguh, satu tahun tangguh. Kalau dengan itik ni masalah, dia tak boleh nak tamassul. Pasal apa? Pasal ni itik lain, tapi itik dengan itik tak boleh. Dia kena jadi di bawah tali, pasal lain kualiti. Gemuk besar, mana nak boleh sama tu, jadi kira bila tak boleh sama apa, terus nak jual gede-gede lah, nak jual benda yang sama-sama jenis, pasal situ ada larangan syarak. Dia memang tak akan boleh berlaku adil punya untuk tukar menukar tu, pasal dia akan ada lebih kurang sagi yang apa di atas lain kualiti tu. Sagi kita bagi hadiah elok, dia bagi kita hak ekeng, walaupun ni sekilo, ni sekantang. Dia akan jadi gitu kan. Itu pandang pada sudut hikmah tasyrik atau akibat. Itu tempat-tempat yang saya punya pengalaman yang di zaman lalu masih jadi muamalah tu, tukar pokok tak apa, tukar pokok bunga tak apa. Kita peminat bunga, pergi rumah dia, kenal tengok bunga hang. Tengok dia rumah dia pula yang ni ada dua. Aku kenal semua. Dia tunjuk gambar dia, sembang. Nak tunjuk, nak tengok bunga saya tak? Saya pun peminat bunga, tunjuk bunga dia. Kawan tu pun minat. Macam ni lah, kita tukar sama suka boleh tak? Ni elok bunga hang ada dua ni, aku nak ni 1, 2, 3, 4. 15 pasu ni. Kau ambil, aku bagi 15 pasu kat hang bunga aku. Tunjuklah gambar, dia pun select 15. Boleh? Kenapa? Dia bukan barang ribawi. Tukar bunga apa? Boleh. Tukar almari, tukar tangga. Apa benda-benda bukan ilat ribawi. Masalah dia ilat ribawi, makanan, emas perak, jagalah. Okey. Jual laksa jual laksa, tukar laksa dengan nasi lemak. Laksa beras, tepung beras tu kan, tukar laksa. Tak boleh. Maksudnya apa? Ni laksa, dia sama beras, tapi yang ni nasi dia tak proses, tak bagi hancur lepas tu buat bentuk lain.
lain kualiti, lain kuantiti. Kalau kuantiti sama ni sekilo laksa, sekilo nasi, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh apa? Yang ada buat muamalah itu hindarkanlah. Yang tempat-tempat macam tu nak jadi, tempat-tempat macam tu nak jadi. Ataupun kawan ni baru buat roti canai, dia baru roti canai ni tokel lama dah. Kita baru. Aku nak rasa roti canai aku bawa ke 10 keping ni aku. Katalah berat semua sama, nanti hang hantar kat aku. Panas-panas kita. Tak mau bawa pelas satu ni. Ambus dah ni. Hantar kat aku nak rasa roti canai hang. Ni aku balas roti canai aku. Tukar roti dengan roti dibawi. Itu kalau tak sama kuantiti potli. Kalau dia bawa lah roti canai sagi hantar kat aku, tu riba masak. Kalau riba iyat, pasal tak seram menyelah dalam majlis. Ya. Untuk riba nak jadi situ lah. Riba tukar barang dengan barang situ. Satu kalau sekali lagi nak sebut, alhamdulillah kita tak duduk zaman tu yang bertukar-tukar barang-barang tu. Tapi nak sebut macam mana? Alhamdulillah tak duduk riba apa ni, tapi innalillah pasal banyak terlibat dengan riba yang tak jumpa lagi ni. Riba kordi. Yang zaman dulu alhamdulillah kami tak suka hutang. Kami semua muamalah cash. Setiap zaman dia ada masalah ni masing-masing, tak sama. Tapi jangan tak tahu sehari ke sehari kau teruk. Saya dia makin hampir dengan alamat-alamat kiamat dan kiamat. Allah. Okey, siap. Itu dulu, malan boleh. Nisbah jenis nasak iyat. Kalau tukar ayam dengan itik, kalau tak tangguh boleh. Ya. Ayam itik pasal dia jenis lain. Nak tengok berat dia ke sana. Tak payah. Pasal dia jenis lain. Tengok lembu dia, kita buat kambing 10 ekor. 10 ekor je buat. Nak tukar lembu ni dengan kambing aku 10 ekor. Boleh? Ni jenis lain, ni jenis lain. Nak berat je lah. Benda lain sama. Tapi kambing tak boleh. Tu lah kambing, kita kambing bawah ni kambing nyana pari. Tak boleh. Walaupun sekok dengan sekok. Walaupun berat sama. Siapa? Ni nyana pari. Ni bawah lain. Pasal nak dis, contoh yang tu bandingan emas perak ni, dia 916, kita 919. Tak boleh. Atau nak tukar barang itu tak boleh. Jadi tukarlah cara lain, muamalah. Pasal ada muamalah yang teruzur nak buat, melainkan dia akan jadi riba agak. Macam mana? Tak usahlah gedik-gedik buat muamalah riba tu. Jaga dalam bab ni pun saya pernah dengar ada orang kata apa? Dia benda-benda riba sekalipun, tapi kalau suka sama suka tak apa. Ramai orang cakap itu. Ramai orang cakap itu. Kalau macam kita hutang kat bank pun, kita hutang 100,000. Yang ni pun ramai orang cakap. Waktu tu kita bayar 120,000. Tak apa, dia yang tak boleh ni kita tak nak. Waktu tu dia kena kan. Itu baru menindas. Yang tu baru jadi riba. Kalau 100,000 bayar 120,000, kita suka, kita merelakan bayar tu. Yang tu tak apa. Pasal tak ada menindas, pasal kita berkata kita boleh bayar, kita redha meredai. Si adil, innamal bai'u antaradin. Jual beli ni dengan redha meredai. Jadi kalau kita redha tak apa. Saja ke sana sikit, jauh sikit tu. Saya jawab. Jadi ayam dengan itik besar berlainan jenis, okey, boleh tukar. Tangguh tu boleh jadi nasak atau riba liat. Salah satu daripada dua yang buat sekalipun. Kalau dua-dua tangguh tak apa, dua-dua tak jadi. Dua-dua tak jadi. Tapi bila dua-dua jadi, katalah ni sembang dulu. Aku ada ayam, kawan ni ada itik, aku nak itik hang, dia nak ayam kita contoh kan.
setuju itulah. Nanti kita tukar-tukar, suka sama suka boleh. Tapi tak ambil pun, dia balik pun dia tak ambil lagi. Kawan dia pun tak bawa ayam lagi kan. Macam mana? Nanti esok lusa dia main, dia bawa itik kan. Aku nak ayam yang itu. Ambil ayam. Buka. Okey, tak apa. Jangan bawa ayam sikit lah. Ni ayam. Itik aku tak tangkap lagi. Tak apa, lepas dulu ayam dalam korban. Nanti senang-senang aku punya itik tu masuk korban lagi, aku hantar kat rumah. Lipat. Buat. Boleh? Okey. Soalan nanya boleh tak kita nak elak tu dengan, kalau dengan beli duit apa, kita dah sebut contoh emas tu. Yang ni bukan jual beli duit, tapi dengan sedekah. Sedekah ni dalam kitab dia ada dobit ni. Sedekah memang boleh, pasal aku sedekah kat sedekah kat aku. Tapi kalau sedekah berbalas, dia adalah jual beli. Sedekah berbalas yang memang kalau tak balas tak sedekah. Faham? Yang tu dipanggil hibah bis sawab. Hibah berbalas. Mana? Aku bagi ayam ni, hang bagi itik aku. Nah, ayat bagi kan? Bagi. Aku nak sedekah itik ke hang ni, tapi hang kena sedekah ayam kat aku. Balas tu. Tak guna lapar baik tak guna lapar jual beli. Riba. Masyhur kita dalam mazhab Syafi'i khasnya berberi-berian dengan ada berlaziman aku bagi kat hang kena bagi kat aku, dia adalah baik atau pendapat yang utama. Jadi ada bahaya kat situ. Sekalipun atas nama hadiah, hibah. Hadiah adalah hibah. Aku hadiah ayam, faham tu? Lagi dia hadiah kita itik. Tapi macam ni, aku hadiah ayam, hadiah aku itik lah. Riba. Riba tu bukan masalah ayam itik tu, tangguh. Pasal ayam itik dia jadi riba tanfadli, tapi dia jadi riba nasak atau riba riyad tu. Okey, boleh. Kalau kita nak selesaikan kita bayar duit, tapi sebenarnya kita ada net nak tukar. Tak ada masalah. Bila dah melalui duit, walaupun tujuan dia kita nak ambil itik dia ambil ayam kita, tak ada masalah. Pasal dah memang tak jadi istilahnya tukar ayam dengan itik bertangguh. Lalu duit, walaupun sebenarnya maksud kita duit tu memang kita nak itik dia, ayam dia, istilahnya cari helat aja, cari elah aja. Dari si riba tak nama riba, tak nama riba. Kita nak elakkan dosa riba. Dosa riba tu besar. Jadi kena ada informasi sikit bab riba. Kalau kita perhati tu, bab riba ni dia teknikal lah sebenarnya. Betul kan? Teknikal lah. Teknikal lah. Tapi teknikal pun jangan tak tahu kan. Kesalahan teknikal tu kena pening tu. Masalah. Teknikal punya masalah. Apa yang sebut tadi? Teknikal lah. Salah teknikal kita nampak macam kecil, tapi ada tempat dengan sebab teknikal salah dia jadi besar. Contoh teknikal dosa durian, kita tak minta izin dia untuk jual, buat apa? Kita ambil ini jual. Bila kita ambil jual dulu, istilahnya jual harta orang tanpa izin dia, berdosa, tak sah jual beli. Tambah pula kita bagi duit kan, ini hasil jualan durian yang kau ambil ke bawah. Bila aku bagi bila tu maksudnya bagi kuno lagi, mengkala aku suruh hang jual,
Mengkala aku semua jual. Alamak, jangan dah. Oh, masalah dah. Teknikal. Kalau sekalipun memujuk, hang tolong jual. Aku nak jual tak dan, hang tolong jual. Walaupun dia redha, tapi tadi tak sah. Kalau ikut aksa pendapat yang kuat lah. Pasal apa? Pasal kita jual tak cerita teknikal itu tak betul. Tahu mana? Jual dulu baru minta izin. Patutnya minta izin dulu orang pergi jual. Teknikalnya pasal apa dosa? Sama kat zakat. Terah. Orang kampung ni ada 500 orang. Kita ni pemurah. Kita nak buat surprise sikit. Hari Jumaat nanti nak istihar. Kita dah bayar. Terah untuk orang kampung 500 orang. Kita bayar kat Tok Amil 500 kali 7 3,500 orang. Contoh RM500 bagi dia. Orang kampung ni semua saya support terah dia tahun ni. Saya nak pergi surprise sikit esok. Tak raya lagi lah. Lusa baru raya. Hari Jumaat Isya. Tuan-tuan, saya ada khabar gembira nak beritahu. Saya nak cerita pun nak cerita teknikal saya nak cerita teknikal Dia luar sikit dalam bab zakat lah, dalam bab ni, tapi saya nak cerita teknikalnya masalah, bodohnya pasal bab teknikal jadi masalah besar. Dia pun nak bagi surprise lah, tuan-tuan, saya nak bagi khabar gembira. Kan kita duduk Ramadan ni, esok kita nak raya, tuan-tuan bergembira lah. Semua tuan-tuan punya peterah saya dah bayar dah untuk takmir. Sah. Setiap orang dia yang wajib bayar peterah. Untuk orang lain bayar bagi pihak dia tak sah melainkan dengan izin dia. Itu kaedah dia. Itu dia dah bayar je. Bayar pula tu bukan satu kepala RM7, dia bayar satu kepala RM10. Bagus tak? Bagus tapi bodoh. Apa masalah? Teknikal. Sepatutnya macam mana? Pergi tanya dulu orang kampung. Tak pun sebelum nak pergi bayar tu, hari Jumaat sebelumnya tanya. Bagi tahu saja. Tuan-tuan semua, tengok orang kampung semua ada 500 orang. Tuan-tuan semua, saya nak bayar peterah tuan-tuan tahun ni. Siapa yang tak izin saya bayar peterah dia? Angkat tangan. Tak. Alhamdulillah. Saya ningai ni saya nak minta izin, saya nak bayar peterah tuan-tuan semua. Dengan tanggungan tuan-tuan sekali, yang di rumah saya dah kira dah 500 orang. Jadi tuan-tuan tak angkat tangan kata tak bagi saya bayar tu, tak ada. Jadi semua telah izin lah untuk saya bayar. Dia kata alhamdulillah, satu masjid bersorak macam tu. Macam mana? Baru dia lagi bayar. Teknikal mesti betul. Siapa dulu kemudian tak betul teknikal, tak sah. Tak betul teknikal, riba. Nak cerita teknikal. Memang muamalah ni, dia bab-bab yang jadi masalah ni, antaranya teknikal. Teknikal ya. Masalah teknikal ya. Siapa dulu kemudian. Masalah teknikal apa? Serah menyerah aja. Teknikal dia apa? Mah dengan mah tu teknikal ya. Jadi kalau tukar menggunakan duit, okey, apa? Pasal bukan mah dengan mah. Situlah nak asal syarahnya. Jadi sekalipun atas maksud tu, maksud dia nak ni. Tak ada masalah maksud tu. Pasal dia tak buat dengan diri sebenar mah dengan mah, mah dengan perak yang tak cukup syarat. Tapi dia telah beralih menggunakan duit, walaupun maksud dia sebenarnya nak mah nak perak tu, tapi dia telah betul teknikal, cara, kaifiat muamalah yang menyebabkan tak jadi nama riba. Itulah sepatutnya. Macam saya cerita semalam kan, ni ada budak jantan ni duk bawa anak dia, duk pergi dating. Cik Dolah tak ada lah. Duk dating ngayau. Macam mana? Siap nasihat lagi, hampa duk baik-baik lah nak. Jangan duk lajak-lajak buat benda tak senonoh tau. Bawa motor pelan-pelan lah. Ni bukan bawa motor, bawa anak darah orang. Jangan duk buat lajak-lajak nak berdosa besar tau. Jangan bodoh. Janganlah buat salah teknikal macam tu. Apa teknikal ya? Hampa ni dah duk main je ni, main ni. Sat, aku panggil Tok Naib ni.
panggil Tok Naib mai. Untuk dokumentasi lah kan. Cari saksi 2 orang. Panggil tu Tok Bilal kita tu. Mai. Tunggu saat. Nak buat nak darah aku. Boleh. Tunggu saat. Ini bapak wali. Sabar saya wakil Tok Naib nikah nak saya. Dia kata saya tak boleh, pasal kena buat surat dulu. Macam tu. Saya bagi saya wali, saya bapak lah tu. Pegang tangan kawan tu, ni saksi dah ada orang. Aku nikahkan kau dengan anak aku dengan mas kahwin RM10. Usung mana pun. Teknikal lah. Okey Jangan tak akad nikah. Ingatlah sikit lah. Kita ada syariat nak kena jaga. Syariat kepelotaan nak bagi dia bawa tu syariat apa? Sikit saya ada kadang saya sebut bahasa gitulah. Saya nak cerita apa? Teknikal. Betul teknikal tak ada masalah. Okey. Baik. Boleh jadi. Jadi 2 kali riba. Maksudnya dah lah tak sama emas ni 916 ni 999. Lepas tu tangguh pula. Ni aku bagi dinar aku dulu yang 999 ni, bagilah dinar aku yang 916 dulu kat aku dah. Tapi aku bawa ni dah halang-halang bawa, aku bagi kat hang dulu. Yang bagi kat aku dah. Dalam amount tak sama. Lepas tu tangguh pula 2 riba. 2 kali dosa. Muamalah yang satu 2 kali riba. Istilah mantik lain. Fiqah kadang-kadang jenis dan nauk borong. Borong. Kalau dalam takrif mantik, jenis pakai makna lain, nauk ni lain. Kalau emas dengan perak, itu dia panggil jinsun, pasal nilai hakikat. 916 dengan 999 yang tu dia panggil nauk. Kalau kaedah mantik, istilah dia macam tu. Ayam dengan itik ni jenis lain. Ayam serama, ayam hutan, yang ni nauk lain. Kita kadang kalau dalam fiqah dia tak guna bahasa yang dia sebut jenis. Kadang-kadang dia guna nauk tu jinsun, kadang jinsun tu jinsun lah, tapi kadang nauk pun disebut jenis juga. Tapi kalau istilah mantik tak dikatakan jenis, melainkan dia hakikat beza. Kambing, lembu, tu kambing, lembu, jinsun. Tapi jana pari, bo, nauk. Ya. Kalau trik emas tu masalah. Kita bayar berapa ribu kita. Betul ada anak lelaki yang lain, kita minta izin je tak? Kita bayar betul kah ibu kita? Tapi ada anak lelaki yang lain lah. Betul? Kita minta izin je tak? Maksud anak lelaki ada adik-adik kita hal lain lah. Dia peterah ibu ni macam ni. Mak kita tu memang kita bagi nafkah ke dia pun ada duit dia yang kita tak nafkah pun. Memang ada mak kita lagi. Kita bukan wajib nafkah dia pasal dia orang kaya. Kalau dia orang kaya, kita tak kena nafkah dia. Bila kita tak kena nafkah dia, dia kena bayar peterah sendiri. Tak wajib atas kita peterah dia pasal dia kena peterah sendiri, bukan kita. Kalau dia kena peterah sendiri, kita nak bayar bagi pihak dia, wajib minta izin baru boleh bayar pihak dia. Kalau tak minta izin tak boleh. Tu teknikal tu. Dia mesti minta izin pasal asal tu ibadat kat dia. Waktu kita nak buat ibadat dia tu, kita nak ambil. Macam mana? Tak boleh buat melainkan dengan izin dia. Itu contoh mak serupa dengan anak kita. Anak kita dah besar-besar dah. Kerja dah. Ni bapak ni
memang tanggungjawab dia tu bagus. Anak ni pun dah kerja duit banyak contoh itu, tapi duduk serumah lagi, tak lepas lagi, tak menikah lagi. Anak perempuan pun yang ni boleh menjahit, yang ni ada ni online, ni Nurasya lah, apa bala lah. Income sebulan 3-4 ribu, 30 ribu, 40 ribu pun ada. Contoh. Bapak banyak terah untuk anak perempuan ni dengan anak jantan dia. Yalah. Kalau anak perempuan dan anak jantan dia yang belum balik lagi, yang tu memang bukan gaduh minta izin. Bukan gaduh minta izin apa, memang bapak yang kena bayar. Pasal dia wajib nafkah. Tapi kalau anak lelaki, anak perempuan yang dah besar, bapak tak boleh bayar melainkan izin anak. Maksudnya apa? Anak tu yang kena bayar. Jadi ibadat tu atas dia. Jadi kita nak bayar tak boleh bayar melainkan kena minta izin dia. Anak sulung ni dia kata, ni terah ni kalau ikut kena bayar. Ni abah bayar kan? Terima kasih abah. Kita bayar. Oh, kita bayar. Kalau dia dah bayar sendiri, memang dia kena bayar sendiri kan? Masalah dia nak kerja, dia nak bayar sendiri kepada saya. Dia tak payah khabar gitu, tak apa, dia dah kerja memang dia kena bayar. Tapi tak ramai orang tahu bab tu je kan? Anak pun kata dia, bapak aku dah ada bayar, anak terah aku, dia bapak, aku anak. Tak, keedah bapak anak ni balik saya, takkan tak ada duit sekupang pun. Kalau ada RM7 wajib anak bayar ni kalau dah balik. Harta perempuan yang lewat, harta perempuan yang lewat. Pasal dia ada harta dia ada tahu, menyebabkan dia boleh bayar sendiri berterah. Walaupun ada bapak yang istilahnya kalau bapak miskin, anak tu miskin tak ada kerja apa, bapak wajib nafkah. Tapi bila anak ni balik, kecil-kecil dulu pun orang pakat bagi duit lah apa-apa, duit dia memang ada, untuk bayar RM7 memang ada. Wajib tu atas diri anak tu, anak lelaki, anak perempuan tu. Balik je bapak kena minta izin. Patutnya anak tu balik, dia orang bayar sendiri. Bini tak payah, sebab bini memang untuk lelaki kena bagi nafkah. Tapi kalau bini tak bayar, bini sedapnya bahasa, isteri nak bayar peterah bagi suami, dia kena minta izin kat suami. Dia minta izin untuk dia nak bayar peterah suami lah. Siapa? Bukan isteri yang kena bayar peterah suami, suami yang kena bayar peterah isteri. Isteri nak bayar peterah dia pun tak boleh. Siapa? Pasal dia isteri. Dia isteri. Jadi dia tak nak bayar peterah dia pun tak boleh. Kalau dia nak bayar atau dia nak bayar untuk suami dia, dia kaya, dia jutawan. Dapat pangkat datuk datin pula kan. Suami tak ada apa-apa. Piun bodoh lah. Bofi tu. Ini orang kaya. Ya nah. Dia pergi bayar siap. Abang, peterah I dah bayar. I wajib besar. Saya bayar pun peterah bukan yang RM7 ni. 7, 14, 21, hak RM21 tu. I bayar. Macam mana? Sah? Tak boleh. Teknikal tak kena. Itu satu hal tentang teknikal tu. Sambil menyambil tu, dia faham bab peterah, bab izin tak izin tu. Ini tak izin tu. Bab ni kalau mengaji tak pernah belajar bab tu, walaupun tengok macam senang je, rupanya bengong. Tak cukup SOP untuk bayar terah mana sah tak sah. Salah tau kan? Tu kena mengaji baru tahu tu dia apa saya nak sebut. Satu kita ni kalau sedap kita balik-balik dulu, memang bapak kita bayar, tapi sepatutnya kita kena bayar bila kita mula bayar terah sendiri. Sikit tu saya ngaji pun untuk guru ajar tu, kita balik bila yang kita mula bayar terah ni. Kira kalau umur 20 tahun baru bayar, masa tu baru kerja ada duit sikit, baru ingat kita masa tu kali pertama bayar terah. Balik pun katalah umur 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 tahun tu kena qada balik. Memang bapak bayar terah, tapi tak pernah bapak minta izin. Bapak pun macam kurang diam. Kita pun tak pernah ambil peduli, bapak pun tak pernah minta izin. Macam mana? Memang tak ada orang cerita lah, kita pun tak pernah mengaji.
Kita rasa senang je, payah apa bayar RM7. Kita pakai dia itu TST macam tahu sama tahu. Dan sedangkan tuntutan asal kat orang ni, tapi bapak dia bertanggungjawab, dia memang dia bayar, tapi sepatutnya dia tak boleh bayar, melainkan kena minta izin dulu. Ayat minta izin tu tak, orang tak cerita. Ayat minta izin tu orang tak cerita. Betul. Sedangkan dia punya sempadan itu balik. Memang bahas kita, memang kita sebut semua. Kita tak bisa jumpa. Betul kan? Bini, untuk saya sebut ke isteri awal ni, terus saya kesana sikit lah, kesana sikit, buat zakat tu sikit. Pasal riba ni pun nak faham, kena hukum kena faham. Nama kebolehan kepada kalian nama riba tu, walaupun riba ni kalau perhati tengok semua hidup kita, asal tak pernah lagi kena buat pelik-pelik tu, buat benda yang menyalahi kaedah ni. Pasal kita duk pakai duit ya, tak biasalah beras dengan beras padi apa, tak ada. Siap. Dari itu banyak anak mereka menyangka dalam dia rumah menyangka Ya. Banyak riba tu. tapi orang kampung mana kita benar ayat riba tak ada. Selama banyak dia berjuang Satu bagus hidup kampung. dia penyiaran nak bayar dia. Tapi orang tu orang kampung dulu, orang kampung ni tak ada, dia kena riba banyak ni. Apa dia? Amanah ikhtiar. Tu riba paling celaka sekali. Panjang umur jumpa tu. Riba paling celaka. 2,000 dah kena. 2,000 dia akan bagi bukan 2,000, 1,800. Dia dah ambil 10%. Buat apa? Tak kepul apa bala tu. Hutang 2,000 dia akan bagi 1,800 ya. Tak. Amanah ikhtiar. Sepanjang ni cukup gitu. Jumpa Mbak Kordi ni amanah ikhtiar. Walaupun ikhtiar tu ada satu sudut ikhtiar, tapi yang tu ikhtiar bodoh, tak kena cara ikhtiar. Betul. Siap tawaran lagi. Bila nak ambil amanah ikhtiar? Dah habis dah, selesai 2,000, tak nak ambil pula ke 5,000. Siap. Tak ada dalam kepala riba tu paling best. Alhamdulillah. Cuma kadang tak ada kepala dalam kepala tu riba, tapi dalam kepala tu amanah ikhtiar. Sama agak bengong apa tu. Alhamdulillah. Okey. Yang ni saya boleh baca je rasanya, pasal ada bab kita dah bicara, cuma nak ambil bahasa dia. Bermula syarat sah jual beli benda-benda yang bersatu ilat ribanya, lagi bersatu jenisnya. Dia bersatu ilat riba saja, emas dengan emas, perak dengan perak, beratu 916, 999 misalnya. Maka sah jual belinya lagi tiada jadi riba, dan tak jadi haramnya mesti ada 3 syarat. Ni kalau yang satu jenis, satu ilat ribawi, maksudnya yang ni emas misalnya, yang ni perak misalnya, yang ni gandum misalnya. Dan gandum pun, yang ni gandum gandum A, yang ni bukan gandum A, yang ni gandum B, katalah contoh itu. Semua sama. Syarat dia jangan lebih kurang, jangan ada berlebih kurang. Jangan ada lebih kurang ni dengan yakin. Maksudnya mesti tepat semua. Ya. Kalau kata apa, harga sekilo ni lebih kurang lah. Misalnya kawan ni ambil beras, dia mau dia tuai ni, aku nak padi hang sekilo. Ni padi aku sekilo. Aku nak rasa padi hang sama. Kawan buat ambil. Cedok. Nah. Memang serah menyerah dalam majlis ya. Ni sekilo lah. Lebih kuat tu. Lebih ni kata. Riba. Siapa?
Lebih kurang. Wajib timbang tepat. Wajib timbang tepat dengan yakin. Jadi mesti jangan ada lebih kurang sama sekali, mesti tepat dengan yakin. Kalau ada berlebih kurang, yang yakin memang ada kurang ataupun lebih, riba saja gigatai bila letak dalam tempat riba apa itu. Dan jangan bertangguh dan taklah berterimaan dalam majlis akad. Ya. Maka jika berlebih kurangnya yang ini tiada yakin, semacam pada sukatan dan timbangan dan elok hodoh, itu cara dah elok hodoh tu maksudnya kualiti dia, maka jadilah riba al-fadli. Yang ni beras basmati, ni beras 5% hancur, tukar walaupun sekilo riba fadli, pasal fadl sini. Ni basmati tukar memang sekilo, tapi dah bagi ni kata dia, nanti petang bagi beras hang kat aku ni, riba yad atau riba nasab. Maka jadilah riba al-fadli tadi. Dan jika bertangguh, kalau bertangguh maksudnya tak berlaku seram jerah dalam majlis, maka jadilah riba an-nasab. Dan jika tiada berterimaan dalam majlis akad, maka jadilah riba al-yad. Adapun jika semacam ilat riba, kalau dia ilat riba kedua-duanya tetapi berlainan jenis seperti emas dengan perak, ilat riba dia nak kedu, ilat riba dia ta'am, tapi yang ni emas ni emas perak tu satu lain, walaupun ilat riba dia sama nak kedu, tapi ni emas ni perak, yang ni ta'am, tapi yang ni padi ni beras, lain jenis. Seperti emas perak, padi dengan gandum, daging dengan padi, ikan dengan beras, telur ayam dengan gula, maka sah jual belinya, tiada jadi riba. Kalau yang memang lain jenis langsung langkah. Betul tak? Betul tak? Kalau memang lain jenis langsung, memang tak ada apa-apa lah. Kalau emas perak ada lagi masalah, tapi emas beli padi dengan emas tak ada masalah. Saya jual padi ni, kalau dapat sekilo emas saya jual. Sekilo emas padi kuning ya, ikut aku boleh jual, boleh. Hutang boleh, tak seram menyerah yang majlis boleh. Maksudnya apa? Memang tak ada kena-mena langsung dalam nak bersatu nauk jenis dan ilat. Jadi yang jadi riba apa? Emas dengan emas, emas dengan perak, padi dengan padi, padi dengan gandum. Kalau satu nak kedu, satu ta'am, tak ada masalah. Tambah satu wang kertas, yang lain tu macam-macam lah. Ada barang ribawi, tak ada ribawi, tak ada masalah. Untuk kat kita biasa jarang jadi masalah. Bab-bab baik macam ni lah. Baik. Dan tiada haram itu mesti kena ada dua syarat. Jadi untuk tak jadi nama haram ni, pertamanya jangan bertangguh, keduanya hendaklah berterimaan dalam majlis akad. Ya. Yang ni untuk kalau benda-benda yang dia tak syarat sama, tapi dua ni kena jaga. Baik, bermula maka jika bertangguh nescaya jadi riba nasab, dan jika tiada berterimaan dalam majlis akad maka dinamakan riba liat. Bermula hukum segala riba itu haram. Hukum nak ambil riba, hukumnya haram dan dia dosa-dosa besar. Lagi tiada sah jual beli itu, jual beli tak sah, dan haram makannya, makan riba haram. Masuk makan tu kita belanja, sama ada beli makanan ataupun selain daripada makanan. Dalam Quran muka sebut wala ta'kulu riba, jangan makan riba. Sebut makan, kalau makan tak boleh, beli perabot, hukum ni macam makan, pasal hukum belanja. So makan jadi taik, belanja jadi duit orang. Jadi makan dengan beli dan tasarruf, beli barang walaupun bukan dalam bab jolok mulut masuk makanan. Makan riba tu bukan jolok mulut saja, tapi beli kereta, beli motor, beli rumah apa, masih namanya makan riba. Jaga, ada orang faham lain juga bab makan ni. Ada orang kata
duit-duit tak elok jangan beli makanan. Kau nak beli pun beli motor, beli kereta, beli rumah, tak apa. Jangan beli makanan, pasal nanti beli makanan jadi darah daging, maka masuk neraka lagi pula. Jadi janganlah beli makanan pasal dia jadikan darah daging kita, nanti jadi makan api neraka, kena campak dalam api neraka. Nak beli kereta pasal dia tak masuk dalam perut. Kepala otak tafsir tu kan? Ya, saya pernah dengar orang cakap macam tu, satu saya sebut tu. Ada orang cakap macam tu. Ya Allah, masuk parit habis. Okey. Jadi nisbah makan, haram makan dan dosa besar atas tiap-tiap orang yang menjualnya dan membelinya. Orang yang menjualnya, orang yang belinya, orang menyaksinya, siapa-siapa yang terlibat dalam bab riba ni, secara langsung atau tak secara langsung, adalah hukum makan riba. Satu jadi pemerintah dalam bab ni dapat dosa kering lah, kata orang tua dulu. Apa dia? Ni tak buat dosa, tapi hukum dia berdosa. Siapa? Dia yang bagi izin, dia yang bagi kelulusan, dia yang membenarkan, dia yang bagi keizinan untuk buat benda-benda yang nama haram ni. Semua perbuatan haram tu atas kepala Allah. Siapa? Pasal dia bersyarikat dan berkongsi dalam muamalah-muamalahnya, mengizinkan, meredai buat benda haram. Ar-ridha bil kufri kufru, ar-ridha bil maksiati maksiatun. Satu jadi pemimpin dalam bab-bab negeri-negeri yang ada benda haram ni masalah. Pasal dia akan jadi salah tu. Pasal apa? Masalah tak mana? Bila harak ni atas kita kata riba ni haram, izinkan untuk bank ni operasi ong leong tong kiong tong kiong tong kiong kong kiong. Nama juga orang kafirnya lah kan. Dalam muamalah dia konvensional riba. Orang macam siapa bagi izin dengan sebab tu jadi riba, jadi muamalah riba tu, semua saham dia buat benda salah tu dapat atas siapa yang meluluskan dia. Ni bala jadi pemerintahan ni. Tutup gua dulu mampu tak mau kalau suruh jadi mufti. Bermula jalan tak lepasnya hendaklah hebah tiap-tiap seorang akan harta itu, jangan akad jual dan jangan akad tukar, maka lepaslah daripada riba dan daripada haram. Antara disebut ni hebah. Hebah ni dobit dia hebah yang tak ada syarat balas. Jadi jalan nak keluar antara disebut lah, kita pakai je cakap disebut tu, jalan nak keluar ni adalah hebah. Hebah ni macam ni, mah ni aku bagi hang. Okay, tak tahu. Jangan janji aku bagi hang ni, bagi kat aku tuan lah. Walaupun aku bagi, hang bagi. Yang tu dia panggil hebah bis sawab, nama dia. Hebah berbalas. Hebah berbalas dia hukum jual beli. Dan hukum dia bila kita bagi dia wajib balas, dia hukum wajib balas. Kalau nisbah wajib balas macam ni, nisbah muamalah, dia nama jual beli. Jual beli. Dia nama jual beli. Bagi barang dengan barang. Cuma nampak macam satu hebah, tapi hebah yang berlaziman macam ni dipanggil hebah bisawab. Kaul yang dipakai yang mutamat, dia adalah hukum baik. Siap. Jadi nak jadi hebah ni, hebah mana? Hebah tuan-tuan tu. Kita ada duit dinar banyak, kata dia aku ni tak ingin nak tolong hang, nak pergi surprise kat hang sikit. Apa dia? Ni aku elok aku bawa. Apa dia? Dah ambil ni, aku hadiah kat hang. Dinar lah, kau nak pergi betul ni. Kawan tu alhamdulillah wujud lah. Kawan tu pun mendengar senang, mengingat kawan tu bagi dulu. Jangan lah. Dia sembang-sembang, hari ni aku nak pergi surprise sikit. Siapa? Kawan aku sedut. Buka dia. Buat apa ni? Aku bagi hang dulu, hang pernah bagi aku. Ni aku teringat kat hang, aku tak boleh, aku kena bagi kat belakang. Tak ada janji apa-apa pun. Hebah. Tapi kalau bagi ni untuk
Esok senang jangan lupa kat aku lah. Riba fadli. Riba nasab. Siapa? Dia ada akad setuju, dia tak balas dengan emas juga, tapi tak berlaku surah menjalih. Surah menjalih. Riba nasab, riba liat. Satu hebah di sini maksudnya mesti hebah semata-mata. Tiap-tiap seorang akan harta. Jangan akad jual. Memang saya jual awak, ni awak jual saya. Kalau akad jual, dia mesti pelihara semua syarat-syarat yang lepas lagi. Dan jangan akad tukar. Kita tukarlah, suka sama suka. Bagi aku ni, aku bagi ni. Tu nama dia hebah bisawab. Tukar ni nama dia hebah bisawab. Tukar ni atas kita bicara masalah muamalah ni, hang bagi kat aku punya, aku bagi kat hang. Tapi tukar macam ada soalan semalam, order lain minta tukar lain, tukar. Tu dia bagi order silap. Tukar ni tukar dalam bab baik, bukan tukar dalam bab silap ambil order. Okey, sambil tu. Jangan ada akad tukar kalau memang betul dia buat antaranya kaedah hebah, ataupun kita sebut buat jual beli dengan duit dulu lagi, ambil duit selesaikan dulu tu beli pula. Tu adalah antara helah-helah ataupun jalan-jalan untuk keluar daripada kemeluk riba ni. Tentu kita kena faham dia ada benda haram, di atas teknikal tu yang menyebabkan benda haram besar, jangan silap teknik. Itulah. InsyaAllah sambung bermula. Yang ni yang dia sebut masalah hebah bisawab pun. Dia lebih kurang nasab tu, tak serah menyerah. Ayam itik boleh tak? Boleh. Tapi syarat pasal dia ayam itik binatang makanan binatang hidup lah tu. Mesti serah menyerah dalam majlis. Yang ni dia bawa ayam dia siap dah. Sembang. Ni aku buat ayam ni, aku teringin itik lah. Lama tak makan itik. Ambil ayam ni tu, nanti hantar itik ke rumah aku. Bayar lah. Cuma yang ni pandang dari sudut masa, yang ni pandang pada sudut majlis. Dalam majlis, serah menjerah dalam majlis. Satu saya sebut ni, ada kitab dia tak sebut 3 riba ni. Yang ni riba ni. Dia sebut 2 je, riba fadli, riba liat. Pasal riba nasab adalah riba liat. Ada yang guna dengan bahasa gitu, ada yang taksimat pembahagian yang itu. Dia bagi kita takaful dan potong dan itu kematian kita bagi hibah. Ditulis itu hibah. Adakah itu hibah? Dia bagi kat siapa duit tu? Orang yang dia siapa waris lah. Tanya soalan mana? Hibah ke apa macam maksudnya? hibah ataupun hibah tu dia Kalau takaful ni prinsip dia kan, takaful prinsip dia kumpul duit, istilahnya tatawak, semua orang bagi sumbangan, siapa susah dia bagi itu hebah. Umum bahasa hebah, bahasa cantik sikit hadiah, sumbangan ikhlas. Hebah tu. Jadi takaful kalau ada kematian, kita masuk tak masuk takaful tu satu hal. Yang masuk memang dia jamin bagi ya. Cerita takaful tu banyak, tapi nak pandang pada sudut dia bagi ke apa? Hebah tu maksudnya bila ada kematian dia bagi sumbangan 5,000. Sumbangan 5,000 tu hebah tu. Bukan riba. Tapi kalau kita ambil jaminan tu, bayar tiap-tiap bulan RM50 aja, semurah RM50, tapi benefit dia gini.
Bila tu accident, patah kaki, macam mana? Dapat 50,000, elak kekal pula, macam mana? Haram ambil duit tu. Siapa? Judi. Duit judi. Siapa? Bertaruh. Istilahnya bertaruh. Tahun ni bertaruh. Bayar macam ni. Kalau ada accident lagi. Di ibarat macam teka nombor ekor, teka. Tak kena lah. Habis lembur duit tu. Bila kena, bagi 1 juta kena. Yang ni pun bayar, tak sakit pun. Accident. Bagi 10,000 dia. Atas hukum konvensional, yang ni dipanggil atas istilahnya dia judi. Dia bukan riba, dia judi. Itu judi. Pasal bayar sesuatu dengan keberangkalian nak dapat tu tak tahu, tak dapat apa-apa, tak kena apa-apa, lebur. Accident mau dapat. Untung timbul, untung sabut timbul. Timbul. Untuk accident dapat. Atas kata nama takaful, dia lah hebah. Orang bagi. Pasal prinsip dia, kumpul. Siapa susah bagi. Tu yang nak nama takaful tu. Itu kata-kata syarah takaful panjang. Kalau yang jenis macam ni, dia bukan, dia bayar insurans jamin macam ni. Yang tu insurans nyawa lah, pokoknya semua harta istilahnya. Jadi nama dia judi. Yang tu haram yang ambil pasal dia judi. Tu sekarang ni muamalah apa? Semua takaful ke apa? Kalau takaful pun ada yang nama yang takaful, tapi bodoh betul-betul. Saja saya bahasa bodoh tu. Panjang tu sebut tu, saya syarah takaful lah. Satu sudut saya jawab rasanya. Ni, lain. Babak insurans nama tu banyak lain juga, ada kesempatan lain tu. Betul lah. Kena bayar ke tak kena bayar? Siapa tu free ke memanglah. Wajib ke bayar? Wajib syarat ke wajib kerajaan? Wajib kerajaan. Cukai. Jadi wajib kerajaan lah, bukan wajib syarat. Wajib tu wajib kerajaan, bukan wajib hukum syarat. Kerajaan ni wajib kan insurans, dia yang wajib kan rotek. Kalau ikut apa hukum rotek, haram. Secukai jalan. Jalan kaki tu. Tapi masalah pula kita kan. Jadi kalau tak dapat tidak, nak ambil rotek, kena bayar insurans. Bagilah ambil insurans yang paling murah, bayar lah yang rotek. Awak yang kena bayar, hati tetap tak suka. Siapa? Yang ni adalah jalan paksa, asalnya kita tak kena bayar apa-apa. Yang tu kena faham. Itu mana tahu tak kena apa-apa. Pergi ngaji lama sikit, tengok apa yang boleh ambil, apa kerjaan tak boleh ambil, apa yang dia boleh cas, dia boleh kena, apa yang tak boleh kena. Sistem yang ada kat kita ni mewarisi sistem batil yang ada zaman British. Jadi bila sistem yang batil zaman British, kita bawa secara pahaman tu, yang banyak benda-benda batil bagi kita. Jangan tu, syarah tu. Lagi mengaji kitab, lagi rasa teruk lah kita ni. Memang betul ya. Tapi lah ni macam ni pula, bayar insurans, notek tak keluar. Dia bagi makan kuda pula. Nak cerita kuda pula, saya nak cerita apa ya. Tahu lah. Tapi nak sara dia, baik sara bini. Demo mau mana makan rumput kita tu. Memanglah banyak ni tak makan rumput kita tu. Makan rumputnya kuih kering, tak jadi kenderaan pula. Sara dia tu lagi teruk pada sara bini. Iya. Atau kereta lah, sebut kereta lah. Saya pasal kita pun pakai kereta buruk je. Sara kereta buruk dengan sara bini teruk sara kereta ni. Saya mula-mula pakai kereta, saya kata ni bini nombor 2. Pasal apa? Jalannya minyak. Setiap bulan kena tukar minyak hitam. Rosak lagi. Betul. Atau bini nombor 2. Bini pun tak rosak tak tu.
Bini pun tak rosak dengan tu. Siap. Tu bini nombor 2 tu. Manja lah tu. Kita baru dah masalah bengong pula. Bengong cukup. Honor ni, sembang ni. Tak berhenti, tak berhenti. Allahuakbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda wa min nuri syamsika wa nabada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahma nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Amin.